Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua warga pendidik, guru-guru serta peserta bengkel yang saya hormati sekalian. Boleh dengar dengan clear suara saya? Okey, Alhamdulillah. Saya Cikgu Asia Hasnan bersiaran daripada Kuala Terengganu selaku moderator dan host untuk bengkel pada pagi ini. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Okey, terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan dan puan yang kerana dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sesi ini kita sebenarnya lanjutan daripada sesi yang kita adakan pada minggu lepas ya. Pada hari Sabtu lepas. Jadi ini adalah lebih kepada bentuk ulangan dan juga pengukuhan ya. Sebab kali ini fokus kita terus kepada konten yang kita nak buat. Okey. Jadi tuan-tuan, saya ada bagi 3 fail. Fail yang keempat ada juga ya. Iaitu fail berkaitan dengan data-data SKPMG 2, data-data berkaitan dengan PAJSK, dan saya keluarkan satu data juga, data daripada ujian SEGAP ya. Walaupun SEGAP itu di bawah Kawaselia, di bawah Panitia Pendidikan Jasmani, bawah PK1, tapi sebenarnya bagi kita PK Curriculum, data ujian SEGAP ini sebenarnya satu data yang sangat berguna kepada kita, sebab dalam data SEGAP ini menunjukkan tentang taraf kecergasan pelajar. Jadi daripada data itulah nanti mungkin kita boleh gunakan untuk merancang program-program berkaitan dengan pembangunan sukan dan sebagainya ya. Okey, jadi saya akan mulakan dengan data yang simple dulu. Okey, saya harap tuan-tuan perempuan dah mula dah buat ya. Sebab komputer ni dia bentuk hands on ya, kena buat. Pada buat nantilah kita akan tahu ya. Kalau tak nanti kita lama-lama akan hilang. Tapi mungkin hari ni tuan-tuan kena buat catatan sikit ya, sebab ada beberapa step yang mungkin kita nak review nanti sendiri balik. Nanti tuan-tuan mudah untuk buat di masa buat sendiri nanti. Okey. Hari itu kita ada bagi berapa tajuk ya. Pertama, kita rasa topik yang pertama tu iaitu kita membangunkan graf daripada data rumusan, tak ada masalah ya. Tapi isu banyak, saya rasa bila kita agak confused bila kita start data gabung ya, data gabung. Jadi dalam data gabung itu memang kita rasakan bahawa saya agak laju sikit sebenarnya, itu saya minta maaf ya. Okey tuan-tuan, hari ini saya seperti yang saya minta, kita ada 2 device kita. Saya minta tuan-tuan buka untuk file yang nombor 1 ya. File nombor 1 kita iaitu data berkaitan dengan standard 3.2 seperti ada dalam skrin ni. Sama tak Cikgu Asia skrin sekarang? Saya skrin tak? Sekarang ni dekat Meet. Cuma YM sorry lagi sekali. Saya keluarkan data ni. Data tajuknya yang pertama tu tak pakai dulu tuan-tuan, sebab data itu silap ya. Sebab itu adalah curriculum. Saya nak kita keluarkan yang file nombor 2. Ya, file nombor 2. YM sorry, saya masih lagi dengar dubbing suara dekat belakang. Saya tak dengar. Cikgu Asia? Okey, YM pakai berapa device sekarang? Ya? YM pakai berapa device? Tak dengar. YM pakai berapa device? Ya. Oh, saya rasa device ni saya buka dah, tak apalah, saya tutup sekejap lah. Saya pakai 2 device. Saya pakai 2 rasanya. Sekejap saya cop lab. Satu. Okey. Dah. Okey, sebab bila kita pakai 2 device, dia memang akan detect lagi satu tu. Sekejap. Saya tak tahu kenapa dia. Tapi dah clear dah clear. Dah clear. Terima kasih. Okay. Bergema lagi tak? Tak, dah tak. Okey dah. Sekarang ni bergema lagi tak?
Tak. Dah okey dah. Dah okey. Okey, saya lupa tadi handphone saya gunakan satu device saja. Okey. Okey. Tuan-tuan, kita buka file yang nombor 2 sama-sama tuan-tuan. Ya. Okey. Okey, semua buka. Yang tajuk dia depan dia tu Kelab dan Persatuan. Cikgu Asia, sekarang ni kita dalam Excel ya? Betul ya? Betul, dalam Excel. Kelab dan Persatuan. Okey. Cikgu buka file yang nombor 2, SKPMG2 score unit, tajuk dia. Kalau siapa ada masalah, beritahu. Nanti kita, kalau kita dah setengah jalan, nanti kita nak patah balik, tak sempat nanti. Ya? Okey, tajuk kita berkaitan, saya bagi tuan-tuan 1 minit untuk buka file ni dulu. Okey, sudah ya? Okey. Sorry. Okey, sekarang tuan-tuan, kita nak buat yang mudah je dulu. Ya? Saya nak review balik. Ya, kita nak review balik. Kita slow-slow tuan-tuan, ya? Tak payah laju-laju sangat. Kita tak ada apa nak kejar. Ya, okey, ini adalah data yang kita ambil daripada SKPMG2. Saya rasa tuan-tuan kita dah clear kan macam mana kita nak ambil data ni. Kita ambil daripada SKPMG2 yang bahagian 3.2 tu. 3.2.2 tu, kat situ ada 3.2.2 Kelab Persatuan, 3.2.3 unit beruniform, 3.4 dan 3.2.4 sukan permainan. Ya, okey. Jadi kita ambil data tu, kita pindahkan kat sini. Setakat ni okey tuan-tuan ya? Okey. Saya nak buat, sebelum kita nak gabung tu, saya nak minta tuan-tuan cuba buat yang ini dulu. Kita nak revise balik. Cuba kita nak ingatkan balik apa yang kita buat pada minggu lepas. Okey. Daripada sini kita nak bina sekarang satu analisis berdasarkan kepada bulan ataupun kita kata sebagai fasa. Saya nak tuan-tuan tunjukkan dulu satu fasa je. Fasa Ogos dan November analisisnya dalam bentuk graf bar. Sampai peringkat graf bar tuan-tuan. Ya. Saya mulakan tuan-tuan dulu, lepas ni tuan-tuan unit uniform nanti tuan-tuan akan buat. Ya, kat sini kita buat sama-sama dulu. Ya, cuba review balik tuan-tuan. Okey. Ini kita ambil daripada SKPMG2, copy paste. Bila kita nak buat SKPMG2, syarat-syarat yang kita beritahu 3 minggu lepas tuan-tuan kena ingat balik. 3 syarat. Apa syaratnya tuan-tuan? Syarat pertama, tidak ada sel. Yang ni panggil dia sel ni ya. Satu kotak-kotak ni dipanggil sel. Tidak ada sel yang kosong. Bukan nombor kosong. Tidak berisi. Semua ada isi. Ya. Semua sel ada. Pertama. Yang kedua, kita cek balik ada tak dalam bentuk merge cell. Merge cell ni misalnya dia bergabung. Misalnya bergabung ni macam ni. Nama saya ni duduk dalam satu sel. Tapi kalau saya letak kat sini, letak dekat merge, dia akan jadi gabung. Ni masuk merge. Apa buktinya? Kalau klik kat sini, merge ni dia menyala. Ya, tapi nak hilangkan merge, minggu lepas kita kata pergi kat mana tuan-tuan? Kita tekan merge sekali lagi. Dah jadi single. Dia tak boleh kosong, dia tidak boleh merge. Yang kedua. 2 syarat utama lah tuan-tuan nak buat. Okey, sekarang ni okey tuan-tuan ya? Okay. Bila dah macam ni, langkah pertama nak buat apa dulu? Kalau boleh siapa tak bagi respon? Apa dulu nak buat? Cikgu Nuriman ada tak? Saya tanyalah dalam ni Cikgu Syazah, apa nak buat dulu Cikgu Syazah? Highlight dia tuan. Cikgu Nuriman ya. Highlight dia, kemudian highlight dia betul. Control T. Betul. Kita kontrol apa dulu? Kontrol A, kontrol T, betul. Ya, A itu all. Okey, bagus. Terima kasih cikgu ya. Okey, kita kontrol A. Kontrol A, CTRL ni tuan-tuan ya. Kontrol A sebab apa? Kita nak marking macam Cikgu Nuriman kata. Dah siap. Lepas tu kita nak buat
kenapa kita buat T tuan-tuan? Kita nak buat format table. Kenapa kita nak buat format table tuan-tuan? Sebab nanti bila ada pertambahan data atau ada perubahan data, kita boleh update. Kita boleh update dan dia akan datang. Tak payah lagi kita buat di tempat lain. Update saja di row ini, yang lain dia akan ikut sama. Okey. Tapi tuan-tuan, saya bagi satu apa lagi lah. Satu tips lagi lah tuan-tuan, supaya nampak cantik. Tuan-tuan nampak kan titik perpuluhan kita ni tak sama kan? Satu ada, dua ada yang tak ada. Nanti dia buat graf nanti tak cantik, tak pro nampak dia. Saya suka semua di standardize kan jadi 2 titik perpuluhan. Ni tak ada titik perpuluhan. Yang ini ada 2 titik perpuluhan. Yang ini nanti ada yang 1 titik perpuluhan. Tak cantik. Jadi cara untuk kita sebelum kita nak buat lain-lain, kita betulkan raw data ni buat cantik-cantik dulu. Macam mana nak buat cantik-cantik? Ni nak bagi sama dia punya titik perpuluhan. Okey, cara untuk samakan titik perpuluhan. Tuan pegang mouse macam biasa sebelah kiri, kita drag bawa sampai habis. Kita tandakan sebab ini kita nak standardize kan titik perpuluhan. Okey, bila dah tandakan ini sebelah kiri tadi sebelah kiri tadi mouse macam kita klik biasa. Lepas tu tuan-tuan pergi mana-mana dalam bahagian yang warna kelabu ni, mana-mana pergi, tuan-tuan klik aja sebelah kanan pula. Bila klik sebelah kanan, satu pop-up menu, dia panggil ni pop-up menu sebab dia muncul sekejap. Klik sebelah kanan, satu pop-up menu. Siapa tak dapat nanti beritahu dalam tu. Nanti Cikgu Asiah remind pada saya. Okey, lepas tu kita pergi pada format cell. Saya semula balik, takut tak dapat. Sebelah kiri, pergi pada format cell. Boleh catat sikit tuan-tuan. Tujuan dia apa? Kita nak font ni kita nak adjust dia supaya jadi titik perpuluhan yang betul. Dia bukan titik perpuluhan je cikgu dia boleh adjust dalam bentuk currency dan lain-lain. Okey, kita klik aja format cell ni macam biasa, sebelah kanan sebelah kiri balik, yang ni muncul. Okey, general ni maksud dia umum, yang ini number. Kalau kita klik aja pada number, dia tanya sini decimal place. Standard dalam komputer 2. Kita nak buat 3 boleh, nak buat 2 boleh, nak buat kosong pun boleh. Kalau saya buat kosong, saya tunjuk contoh dulu tuan-tuan semua dalam bentuk macam ni, nampak kan? Tak ada titik perpuluhan. Kalau saya nak buat balik dalam titik perpuluhan, saya pergi pada sini balik tambah. Kalau 2 nanti semua akan 2 titik perpuluhan. Nampak ya? Sekarang ni semua di 2 titik perpuluhan. Nampak cantik lah kan? Nampak kemas sikit kerja kita. Dia bukan tak betul tadi, betul. Tapi cuma tak kemas sebab kita nanti kita nak present. Okey, jadi semua dah standardized dah. Dah cantik dah. Kita panggil row cantik. Kita ikat row ni lah yang kita kena banyak kerja sikit, kita nak betulkan. Tapi kalau kita dah tahu tuan-tuan buat, pengalaman saya lah, kalau kita ada 70 orang cikgu, saya buat untuk standard, untuk pencerapan, 3 kali pencerapan, untuk 70 orang cikgu, untuk 3 fasa, kita boleh siapkan tak sampai pun dalam masa 10 minit. Sekejap je. Tapi tips tu kita kena ambil, sebab banyak shortcut. Okey, balik pada sini tadi. Saya macam cikgu siapa cikgu Mirza kata, kita maki. Ya. Saya nak minta ulang balik semula tadi format cell tu sebab saya punya tab punya komputer ni dia ada masalah sikit tadi. Minta ulang semula. Saya nak mula daripada mana cikgu? Yang titik perpuluhan ya? Ya, titik perpuluhan. Yang mana nak ulang ni? Titik perpuluhan? Ya, titik perpuluhan. Okey cikgu. Sekali lagi. Ini dalam normal tadilah. Data yang kita ada. Bila kita ambil daripada ini yang kita copy daripada SKPMG 2,
kita paste itu pada raw, inilah bentuk yang ada, kan? Cuma macam saya kata, dia tak cantik. Sini tak ada titik perpuluhan, sini ada, sebab data ni dalam SKPM bentuk dia macam ni. Okey, jadi sekarang ni kita nak jadikan dia semua titik perpuluhan yang satu yang standard. Cara untuk jadikan dia standard, kita drag sini semua balik yang nombor ni sampai dia warna kelabu, kan? Bila warna kelabu, kita buat apa? Kita klik aja sebelah kanan mouse kita. Yang ini akan muncul, dipanggil pop-up menu. Ya, pop-up menu ni banyak lah ni, kita nak copy paste macam-macam lah, banyak gunanya. Tapi tak apalah, kali ni kita nak belajar ni. Nak komen ni nanti tuan-tuan kalau tak ingat, nanti tuan-tuan kat sini boleh letak komen, tak apa. Saya tak nak pergi jauh-jauh, nanti saya tersesat pula buat tuan-tuan nanti. Ya. Okey, kita klik pada sini, tengok format cell. Klik pada format cell. Bila format cell nanti kita klik, dia tanya nombor ni kita nak buat apa. Yang ni general, umum je. Kita pilih pada number. Okey. Ini kalau kita nak buat currency. Kalau kita buat currency sini RM, katakan semua ni akan jadi RM, tuan-tuan. Tak payah kita type RM lagi. Sebab kalau kita tuan secara manual RM dekat sini, komputer tak boleh kira. Komputer tak boleh kira sebab RM itu dia anggap bercampur dengan ordinal dengan nominal. Ya, nombor-nombor tu dia anggap sekarang bukan lagi sebagai number tapi sebagai nominal. Ya, maksudnya satu atau dua itu bukan menunjukkan nilai lagi. Okey, itu maksudnya lah. Kalau currency ni, kalau saya buat contoh buat currency, saya contoh buat currency tuan-tuan, katalah sebuah RM, kan? Semua akan jadi RM lah di sini. Ya. Contoh, saya tunjuk satu contoh lah. Ya. Kalau Malaysia MYR, kan, Malaysia ringgit MYR. Ini Malaysia ringgit, kan. Klik kat sini contoh dulu, semua jadi ringgit, kan. Semua jadi ringgit, contoh. Itu maksudnya lah, ya. Okey, balik pada tadi. Kita pergi pada number. Number ni, kat sini kita tengok decimal place. Decimal place ni maksudnya apa, tuan-tuan? Maksud decimal place ini titik perpuluhannya. Kalau kita nak letak 1.2 titik perpuluhan, nanti standard semua 2. Kalau letak 3 titik perpuluhan, letak 3 semua. Standard kita dalam analisis, kita akan guna 2. Ingat tuan-tuan, ya, standard analisis kita akan guna 2. Keputusan UPSR kah, keputusan PJSK kah, semua dalam bentuk 2. Ya. Kalau kita letak 3, 3 lah. Kalau kita letak kosong, dia tak ada lah, tuan-tuan. Ya, tak adalah titik perpuluhan nanti. Contoh, saya letak kosong, letak kosong, lepas tu saya okey. Dia tak ada titik perpuluhan, kan? Letak ni balik. Okey. Format, saya pergi pada number, saya pergi 2 titik perpuluhan balik. Okey, kita nak set tu 2 tulis, tuan-tuan pilih sini 2. Lepas tu, klik okey. Sebab apa ni ada ringgit ni? Sebab kita tanda ada currency. Cuba tengok ada tak currency ada kat sini. Jangan takut, tulis, klik aja pada none. Pada none aja dia tak ada. Boleh cikgu? Sekarang ni lah dia. Jadi data nanti, bila kita buat graf, semua tunjukkan nombor perpuluhan yang sama. Tak payah kita nak betulkan lagi lah. Okey, alright. Okay. Dari sini kita nak mula buat pivot. Boleh cikgu, yang cikgu sebut, cikgu Nurliza tadi, Boleh, Cikgu Arba'nya, saya boleh. Alright, kita sambung. Okey, kita nak mula pivot, kita nak marking dulu box kita. Kita control A, on. Kita bayar, sorry cikgu bayar. Boleh cikgu bayar, Okey, kita marking dulu, control A. Lepas control A, kita nak buat table, format table. Kita control T, Terengganu macam saya kata dulu. Ikut dengan MC kita hari ni, Terengganu. Okey. Bila control T je, dia akan tandakan secara auto sektor. Dia panggil sektor ni, tuan-tuan. Nampak? Ada blinking. Tapi sebab kita dah control A tadi, kita lagi senang nampak. Itu sebabnya kita nak control A dulu. Pastikan semua dalam pagar.
Kalau katakan ambil serat jalan je nanti dia tak proses semua. Atau terlebih saja nanti dia akan ambil ada blank, kosong yang kita kata tak boleh digunakan. Normally, kebiasaannya. Yang ini tuan-tuan dia akan auto. Ya, dia akan auto. Kalau tak ada yang ni, jangan risau. Bawa mouse kita daripada atas, tarik sampai bawah. Contoh. Contohlah, mungkin kita jumpa kes macam ni. Tengok version komputer, dia tak ada. Tuan-tuan jangan risau, klik aja, tarik aja. Tak payah type. Okey. Tengok version komputer juga. Kita kena pastikan yang ini dia tanda header. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang ini bukan data. Header ni bukan data. Ini adalah tajuk sahaja. Sebab kadang-kadang kita ada number kat sini atas ni tuan-tuan. Nanti dia anggap number itulah data kita. Jadi kita tandakan kat sini. Alright. Dah ya. Lepas tu klik OK. Dia dah jadi apa tuan-tuan? Beza dia nampak ada anak panah. Ada anak panah. Dia panggil filter ni. Ni panggil filter. Dan apa tuan-tuan filter? Kita klik aja sini akan ada lah ni. Ambil subjek ni. Tapi kita tak nak gunakan filter dalam pivot ni sebab pivot lebih power lagi apa yang filter boleh buat. Kita tak kacau data asal. Okay. Dah. Ni dah settle lah. Bolehlah kita mulakan dengan pivot kita. Kita nak bentangkan dalam mesyuarat nanti. Mesyuarat penyelaras kelab persatuan nak bentangkan data dia. Sekolah ni ada 12 persatuan. Dia nak bentangkan dapatan bulan Ogos nanti. Okey. Cara dia tuan-tuan, patah ingat balik, review balik. Sekarang kita nak mula buat pivot. Kita pergi pada insert. Nombor satu ya. Nombor dua, kita klik pada pivot table. Itu nombor dua. Dua step. Step yang kedua, ada 3 soalan. Soalan pertama dia tanya select the range of the table. Range dia. Betul tak table ni? Dia kena ambil daripada atas kan? Ini range dia. Dia kena ke atas. Yang tadi tak sampai atas kan tuan-tuan kena ambil. Ambil semua sampai atas. Kalau rasa confused, tak yakin, katakan dekat awal ni kita rasa yakin, tak yakin, bawa je sini, tarik balik. Nampak dia akan secara auto akan sini. Sebenarnya kita boleh namakan juga sektor ni tapi tak apa, kita mula-mula kita ambil ni dulu. Okey, bila ni dah ada, selesailah ni. Okey, soalan yang kedua, bila nak buat, nak create pivot table ni, dia tanya kita, yang ni abaikan, nak data source luar ni external, tak ada, kita nak guna dalam ni je. Soalan yang kedua, dia tanya, choose where you want the pivot table report to be placed. Nak buat kat mana report ni? Ada 2 jawapan. Kalau kita new worksheet, kalau kita klik aja pada new worksheet nanti, lepas tu OK, dia akan muncul sebagai satu worksheet. Yang bawah ni worksheet nama dia tuan-tuan ya. Yang biru ni worksheet, yang ni worksheet, yang ni worksheet. Sebab dalam Excel ni lebihnya dia page dia senang kawal. Kalau Word ni dia apa tu, dia menganjur ke bawah kan. Ini kita boleh kontrol dia punya page dia tu kat sini ya, lebih mudah lah. Okey, ini kita panggil worksheet. Kalau kita pergi pada new worksheet, kita klik pada new worksheet, daripada 3 ni akan muncul secara automatik satu worksheet yang baru. Ya, Cikgu Norman tak payah buat satu worksheet lagi, dia akan secara auto buat worksheet yang baru dengan satu nama yang berlainan. Ya. Kalau existing ni, dia buat juga tapi dalam tempat yang sama dekat sebelah. Kalau kita tandakan kat sini, dia buatlah kat sini. Ya, bergantung. Tapi saya sangat-sangat galakkan kita buat dalam new worksheet. Jangan buat page yang sama. Sebab nanti banyak sangat data kita. Data row ada, lepas tu dia punya intro untuk apa tu, untuk pivot ni ada, lepas tu dia ada pula field dia, kita buat kat sini ya. Pilih yang pertama ni, lepas tu klik add this data to data model.
nak jadikan dia data model. Okey, step dia tuan-tuan ni. Kat sini bila jumpa kotak ni 3 step je. Lepas tu kita klik okey. Tuan-tuan nampak kan? Tadi saya kata dia muncul satu worksheet kan? Inilah dia worksheetnya. Ni satu tadi, ni satu worksheet. Worksheet yang baru. Saya cadangkan kita tukar nama worksheet sebab nanti kita nak buat uniform, nak buat sukan pula. Kita tukarkan nama ni. Cara nak tukar nama ni tuan-tuan, kita double klik 2 kali. Ni klik sekali kan? Klik 2 kali. Bila klik 2 kali ada warna kelabu kat keliling dia ni. Lepas tu bila klik 2 kali kita type lah. Saya nak type katakan analisis untuk kelab. Supaya nanti saya senang nak cari. Okay. Dah. Kita type baru tuan-tuan ya. Saya nak warna tu kemudian lah nak warna tu, tapi ramai dah tahu, tapi tak apalah nanti kemudian. Okey, ini akan muncul, tapi kita nak tengok field bila kita klik satu dekat tengah-tengah atau mana-mana dalam tempat ni, dalam pivot table ni tuan-tuan ya, ini akan muncul. Ni panggil sebagai field, lapangan dia. Nampak kan lapangan dia. Ni dah pivot dah ni, dah senang dah ni. Saya nak tunjukkan lagi apa maksud dia kolom-kolom ni. Yang kolom atas ni dia adalah tajuk-tajuk tadi. Tajuk-tajuk yang ni tadi, kelab persatuan, TUM, pasang. Ya, itu ada dalam ni. Ini adalah tempat kita buat pilihan. Ikut suka hati tuan-tuan nanti nak pilih apa, ikut apa tujuan. Kalau saya kata tadi saya nak mengikut TUM pada bulan fasa yang ketiga, kita pilihlah nanti fasa yang ketiga. Ya, okey. Filter ini adalah tapis, tempat kita tapis maklumat dia. Apa yang kita nak. Contoh dalam kelab persatuan ni ada banyak kan? Kita nak ambil satu contohnya Persatuan Bahasa Melayu je. Kita bawa dekat tapis. Saya tunjukkan nanti. Kolom ni tuan-tuan dia akan datang dalam bentuk kolom yang macam ni. Kolom tuan-tuan ni, yang ke bawah ni row. Ya, ni row. Sini row, ni row. Kalau ni kolom, ni kolom, ni kolom, ni kolom. Ya. Okey. Tugas yang kata tadi saya nak bagi simple aja. Saya nak dipaparkan tentang skor untuk kelab persatuan, semua kelab dan persatuan. Ya, skor untuk kelab dan persatuan untuk fasa yang ketiga. Ada cara mudah dan ada cara yang agak slow sikit ya. Tapi mungkin ada tu kena adjust sikit lah tuan-tuan. Tak apa. Value ni tuan-tuan dia lebih pada nilai. Ya, dia lebih pada number. Ya. Pada number. Contohnya tuan-tuan bila komputer ni dia memang dah di adjust. Bila saya klik aja sini tak payah tarik tuan-tuan. Ya, tak payah tarik pun tak apa. Nampak keluar nombor kan? Tak payah tarik pun tak apa. Kalau kita klik aja kat sini, dia terus saja pergi ke value. Dia tahu yang sini dalam ni adalah number. Itu cara cepat je lah. Minggu lepas tak ajar lagi ni. Ya. Kita klik aja dia pergi kat sini. Ataupun minggu lepas kita kata bawa ke sini. Sama juga. Sikit lah ya. Banyak-banyak yang boleh kita buat. Okey. Tugas kita kata tadi, kita nak tengok semua tu tuan-tuan yang ni, yang bawah kelab persatuan ni, dia punya dalam bentuk analisis yang kita buat bentuk graf. Tak nak bentuk macam ni. Ya, okey. Macam mana nak buat? Kita pertama kita kata nak tengok kelab persatuan tadi kan. Kita ambil kelab persatuan. Ambil sini, bawa bawah. Cara pertama. Nampak? Keluar semua. Semua persatuan tadi. Cara kedua, cara cepat, klik aja kat sini. Dah keluar kat sini. Tak payah bawa. Kan? Sekejap je tuan-tuan kan? Kalau tuan-tuan dah biasa nanti kan, macam Cikgu Nuriman tu saya tahulah, dia dah tahu dah tu klik je tu. Klik aja kat sini, lepas klik aja pada November. Dah keluar dah. Semua sekolah ni sama je, 9/25 November je. Ya? Contoh. Ya? 25 nampak ni, sebab apa tu 9/25?
Tapi kalau saya nak tengok pula, tengok okey. Contoh saya tengok tak nak tengok ni lah sebab dia sama je. Saya tak nak November, saya nak tengok pada bulan Januari. Klik je Januari, datang bulan Januari. Januari. Okey, ada juga kes macam ni nampak tuan-tuan. Okey, kalau masih juga tidak berlaku apa tadi, titik perpuluhan yang sama, masih tak sama tuan-tuan kan, jangan risau. Cara yang sama kita gunakan balik. Klik aja dekat sini. Cara yang mula-mula tadi. Klik sebelah kanan. Klik pada format cell. Pergi pada number. Pilih titik perpuluhan 2. Ini untuk apa? Bulan Mac. Ini untuk bulan Mac ataupun fasa 1. Nampaklah beza sikit kan tuan-tuan? Okey, ini fasa 1 kita panggil kesiapsiagaan. Dah siap dah. Siap tuan-tuan. Cuma proses macam kata tadilah sangat singkat kan? Saya buat balik. Bila dah siap pivot tadi, saya nak kelab satuan, klik. Saya nak pada bulan Januari, klik. Dah keluar. Tapi saya nak bulan juga, 3 peringkat, boleh klik je, dia keluar. Ya. Contoh, sama juga sebab titik perpuluhan tak sama. Kita pergi kat sini. Klik sebelah, klik sebelah kanan. Pergi format cell. Pergi number. Pergi. Pastikan 2 titik perpuluhan, dia okey. Tapi kita tak perlukan grand total ni tuan-tuan. Ya? Sebab dia auto kan, kita tak perlu. Macam mana nak buat grand total ni? Sebab grand total ni tak ada makna pada kita sebab dia mengganggu nanti. Kita kena buang. Nak buang macam mana? Kita tak payah usik dekat raw. Tuan-tuan nampak kan? Raw data yang asal, kita tak kacau pun tuan-tuan. Biarkan dia duduk kat sini. Sebab tu dalam raw data ni tuan-tuan masukkan sekali. Sebab tu nanti kenapa saya nak gabung. Ya, kenapa kita nak gabung? Balik pada sini. Kita nak buang grand total ni tuan-tuan jangan risau. Pergi balik pada design. Design ya. Nampak tuan-tuan, nampak grand total. Nampak subtotal. Nanti kalau ada separuh tempat dia letak subtotal. Separuh tempat ni ada grand total, separuh tempat nanti dia letak sub and grand total. Tuan-tuan nak buang grand total ni sebab dia mengganggu. Kita tak nak ni, tak ada makna ni data ni. Ya. Kita pergi pada grand total, klik aja. Kalau nampak ni, off for rows and column. Tutup je. Hilang tuan kan? Dah tak ada dah. Ya, okey, ni dah siap lah. Yang ni tuan-tuan boleh main-main, jangan risau. Klik aja hilang dah. Tuan-tuan kata nanti nak bentang tak ingat lah dia punya tools ni. Klik kat tools ni. Masuk tools tu. Nanti saya terangkan macam mana tools dia. Nampak nanti banyak letak, tak apa, kita buat ni dulu. Dah nampak kan? Bila dah nampak macam ni, dah siap lah. Dah siap lah ni. Cuma kita nak make up, bagi cantik sikit. Takkan kita nak tunjuk macam ni dalam PowerPoint kita kan? Kalau nak tunjukkan macam ni, saya buka PowerPoint dulu ya. Saya buat satu contoh sebenarnya PowerPoint ni tadi, nanti saya pergi kat tuan-tuan lah. Ni satu contoh laporan macam mana kita nak buat. Dah siap dah ni sebenarnya, nanti tuan-tuan ambil je ni contoh ni. Laporan ni tadi. Tapi kalau kita nak buat yang tadi tu, just kita buat dia macam tu. Kita nak ni tak ada apa tuan-tuan ni, just untuk ni je. Supaya senang nanti. Okey, balik pada ni. Ini tadi yang kita buat. Tapi tak cantik lagi kan? Kalau kita kata nak berwarna-warna, tuan-tuan boleh pergi kat mana? Pergi dekat sini. Pilihlah apa yang warna nak. Kalau nak yang moderate sikit, mungkinlah untuk yang macam ni. Kalau nak konvensional, yang biasa, corporate, dibentuk macam ni.
Boleh banded column tu, maksudnya kat column tu ada banded, dia ada tanda macam tu. Ya, banded row tu dia ada tanda macam tu. Tu pulang pada kita. Okey, saya ambil yang warna hijau ni. Katalah saya ambil warna hijau. Mana datang warna hijau ni? Kat atas ni je pilih ni. Ambil warna kuning lah, nampak sikit. Pada sini kita boleh pindah terus pada, kita klik pada copy, kita buka pada PowerPoint kita. Sekarang ni kita cross tuan-tuan kita nak buat PowerPoint. Pergi kat PowerPoint, buka PowerPoint kita, lepas tu klik sebelah kiri, tuan-tuan boleh paste. Paste ada dua. Ni boleh cuba lah tuan-tuan. Yang pertama ni dia tak ada warna, dia tak ikut warna, dia ikut yang basic je. Ni. Kalau yang sebelah ni, dia ikut warna apa yang kita buat. Kalau yang ni pun boleh, tapi yang ni tuan-tuan dia tak boleh edit sebab dia datang dalam bentuk gambar. Maksud saya macam ni. Kalau kita klik kat sini, nampak kita tak boleh edit kan? Tak boleh buat apa ni? Tak boleh buat apa pun. Tapi kalau kita yang satu lagi, yang ni, kita boleh edit dalam dia. Kita tambah-tambah sikit lah. Itu bezanya lah. Tulisan boleh besarkan sikit. Kat sini. Saya buat ni. Okey, inilah data dia tadi. Yang kita dapat daripada mana? Daripada SKPMG 2 kita. Tapi masih tak cantik lagi lah kalau tunjuk macam ni kan. Kita nak buat dalam bentuk graf. Kita buat dalam bentuk graf. Sebenarnya kita boleh buat conditional formatting juga, tapi saya tunjukkan kemudian. Maksudnya kita nak color, kita nak letak pin, kita nak letak star, boleh. Misalnya contoh macam ni lah. Saya tunjuk contoh macam ni. Ini bukan saya buat sendiri ni. Sebab ini daripada komputer ni buat. Saya letak dia punya foundation, formatting. Dia akan keluar ni nanti. Tak apa, saya tak pergi ni dulu. Saya pergi pada yang basic balik. Okey, tuan-tuan, saya pergi balik sini pada asal ni. Ni yang tadi. Ni nak color kat sini lah, pilih lah. Dah. Color dah siap. Macam kita, pilih dekat mana? Dekat design. Tapi kita nak bentang dalam bentuk graf. Cikgu nak bentang dalam bentuk graf supaya nanti dalam mesyuarat senang nak faham, menarik perhatian. Kalau macam ni kita tunjuk dekat skrin ni, cikgu tak berminat nak tengok ni. Cikgu 70 orang duduk kat belakang-belakang tu pula, dia tak nampak apa sebenarnya nak tunjuk. Kita nak tunjuk, dia tak nampak. Kita buat dalam bentuk graf. Cara nak buat graf, kita pergi pada analyze. Pergi kat sini, tekan dekat tengah ni, kita pergi pada analyze. Analyze, kenapa kita nak pilih analyze? Sebab kita nak buat graf. Klik pada analyze, akan cari perkataan pivot, ikon ni, pivot chart. Klik aja pivot chart. Cikgu klik aja pivot chart, dia akan keluar satu dummy. Inilah graf dia. Tak apa, pilih aja dulu. Nanti boleh adjust yang lain. Katalah saya nak ambil ni, dah keluar ni, saya nak ambil ni, kita double klik aja. Ataupun kita pergi kat sini, kita pilih. Inilah graf kita. Double klik kat graf yang tengah-tengah. Inilah graf kita. Nampak kan? Ini graf kita. Sama juga, kita copy. Cara nak pindah ke PowerPoint, cikgu jangan tekan dekat tengah ni. Cikgu kena tekan dekat border yang luar sekali. Bila cikgu tekan border kat luar, dia keluar ni ada bulat-bulat keliling ni. Jadi maknanya, inilah sektor yang akan di-copy. Kalau ni nanti ni aja di-copy. Cikgu klik kat sini.
Cara copy sama. Bawa mouse ke atas tepi sini, klik sebelah kanan, copy. Semula ya. Klik dekat sini macam biasa, tekan mouse sebelah kiri kita. Lepas tu tekan sebelah kanan. Sekali. Dia akan keluar perkataan copy. Lepas tu buka lah PowerPoint yang tadi balik. Kita boleh tampaklah. Cara tampal kalau nak warna tadi macam ni. Keluarlah yang macam ni. Ini tak nak lah, semua tak pakai, buang. Dah ada ni buat apa double. Keluar yang ni. Okey. Kat sini kalau kita nampak kelabu ni jangan risau. Sebab dia tulisan dia ada tapi sebab kelabu. Cara nak jadikan dia nampak dia warna dia terang, you klik aja dekat sini, tempat-tempat yang ada tulisan, kat sini, pilih lah. Pilih kat sini dulu. Sebab nak bagi terang ni, sebab dia kelabu kan, tak nampak. Lepas tu nampak yang A ni. A ni maksudnya kita nak warnakan font. Font nak warna apa? Saya nak pilih warna ni. Keluarlah. Nak besarkan font, atas ni boleh. Letak number pun boleh, besarkan boleh. Saya letak kat sini. Okey. Sama juga yang ini, tulisan dia kelabu. Kita klik macam biasa kat sini. Ya, klik macam biasa kat sini. Pilih pada color ni balik. Nampak tu dia akan jadi warna yang kontra. Dan pergi kat sini pula, pilih juga yang ni, akan keluar warna kontra. Okey, dah siap. So inilah graf kita. Contoh. Ini boleh tunjuk lah. Okey YM, Cikgu Noria minta ulang untuk buang grand total. Okey. Lepas tu Cikgu Hasima tak jumpa button analyze. Analisis button tak jumpa. Tak jumpa. Okey, sekejap ya. Okay. Cikgu kalau miss tu jangan jauh sangat cikgu, nanti jauh kita nak patah balik ya. Kalau beritahu awal-awal supaya kita Sorry, dapat. Cikgu ni dah beritahu tadi dah, saya yang tak terbaca. Okay, Sorry. Alright. Kita nak hilang grand total tadi kan. Sekejap ya, saya nak betulkan skrin saja. Okey, kat sini tadi macam mana kita nak hilangkan grand total. Sekejap. Saya tak tepi dulu kat sini. Science. Okey. Bila kita normally dia akan ada grand total. Cikgu tadi ini biasa ni. Kita dah mula yang masuk tadi dia akan auto sebab komputer ni dia secara secara setting dia memang ada grand total. Cara nak buang ni senang je. Kita pergi kat mana-mana dalam kolom ni, selagi dalam kolom ni jangan kat luar. Luar dia tak ada nanti. Bila kat kolom ni nampak, bila pergi kat sini dia akan datang. Ya. Semula balik. Design, kita nampak bila dekat sini, klik kat tengah ni ada ikon yang ini, 4 ni. 4 ni tengok ada perkataan grand total. Jumpa ya. Klik pada grand total ni, kita off kan. Ni on, ni off kan. Dia bagi pilihan. Ini maksud dia row kita ada, column pun kita ada. Sini on pada row saja nanti ada grand total. Ini on pada column saja nanti. Tapi hari ni kita nak buat dua-dua tak ada. Kita pergi pada off. Kalau kita on, dia akan ada. Tekan pada off. Dia. Okey, boleh ya. Okey, satu lagi Cikgu Asia, soalan ni tadi apa? Button analyze, button analyze, button analysis. Cikgu tengok button analyze. Semua saya sekarang ni tak nampak. Cikgu punya version berapa Cikgu pergi dekat cikgu siapa tadi tu? Cikgu Hasimah. Cikgu Hasimah ada design ada tak? Cikgu Hasimah boleh on mic tak? Cikgu ni, Cikgu Hasimah tolong bagi laluan. Cikgu Hasimah untuk cakap. Cikgu Hasimah boleh onkan mic. Saya. Okey.
Cikgu Azimah ada tak ataupun share sekejap skrin Cikgu Azimah? Saya nak tengok. Kejap. Cikgu apa ni, tolong ni ya. Share sekejap. Dia sebenarnya tengok komputer sebenarnya tu, tengok kita punya version. Ya, version Dekat ni ke sekejap baru tu kalau rasanya yang dia dah sabut alam. dia dekat version. Excel version lama punya, jadi dekat mana tadi cikgu kata dekat Option. dekat option. Option dekat ni ke? Dia tak ada analyze tapi ada pivot chart. Pivot chart dekat pivot chart tu dia nak buat chart aja. Terus pada pivot chart pun boleh. Terus pada pivot chart. Direct situ sama. Sama. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Alright. Kita dah sampai sini kan? Sampai sini tadi kita dah keluar dah. Inilah dia. Alhamdulillah. Dia dah bentang dah tunjukkan dalam PowerPoint. Tapi cikgu, kita boleh tengok angle yang berbeza. Ini angle kita, mana sudut yang berbeza lah. Ini sudut kita nak tengok berdasarkan pada apa? Berdasarkan kepada persatuan. Tapi kita boleh tengok berdasarkan kepada fasa. Ya, cikgu tengok beza. Ni berdasarkan kepada ni satu-satu. Kalau kita nak tukar berdasarkan pada fasa, cikgu pergi pada design balik. Ya, design balik, cikgu switch je. Switch ni maksud ubah orientation. Cikgu tengok ya, klik aja sini, dia dah berdasarkan fasa. Jadi kita tengoklah fasa 2 ni, semua sama je. Fasa 3, kita tengok, okey ni fasa 3 kan? Okey, sorry. Data kita terbalik tadi, tak apa, nanti kita boleh betulkan lah. Kat sini je, boleh betulkan kat sini. Nampak dia betul. Dia senang macam ni lah ni, dia boleh pindah-pindah aja. Jun, Januari, sekejap. Ogos. Saya suka kalau macam ni, saya suka macam ni. Ya, tuan-tuan macam ni senang nampak. Tuan abaikan dulu nanti jangan rasa confused pula sebab saya nak susun je. Januari atas, Januari, okey, dah kan? Ada ni sama je. Ini kita nak tengoklah gambar gear ni apa bentuk yang kita nak. Okey. Nampak kan? Sekarang ni kita berdasarkan apa pula? Ini berdasarkan daripada fasa. Fasa 1 ini dia berdasarkan satu. Fasa ni 2 ini berlaku. Fasa 3 ini berlaku. Fasa 3 kan tadi makari sama je kan? Inilah dia. Jadi bergantung pada kita. Kita tak usik pun kan data asal ni, kita tak kacau pun dia. Kita sebab kita buat kerja tempat lain. Okey, clear je ya. Ini kita nak ubah dia punya orientation lah. Okey, satu. Saya ambil lah normal balik ni ya. Buat ulang balik yang tu, yang jadi fasa tu. Okey, cikgu, ini yang normal. Mana-mana lah. Pergi nampak ni yang switch row dan column ni. Yang atas ni, dekat ikon yang atas, jumpa tak cikgu? Klik aja. Klik aja dia ubah pada orientation ni pula. Dia paksi X dan Y dia tu kan, dia akan ubah pula. Ni. Boleh cikgu? Ni aja, tekan-tekan je. Lelap mata pun boleh ni, tekan aja. Boleh cikgu? Nak bagi nilai dia sama sebab dia tak ada nilai pada bar, tapi kita nak dia letak label supaya kita tahu berapa ni. Kalau kita nak buat dekat sini boleh, dekat sini pun boleh, tak kisah mana-mana ya? Kalau kita dah buat dekat sini nanti kat situ kat PowerPoint yang kita tampal tak payah buat lagi lah, dia akan datang. Okey, saya mula buat dekat sini.
kat sini saya nak letak label ni berapa nilainya, dia berapa nilainya supaya bentang mesyuarat kita nampak. Okey, caranya sama. Pergi ke sini, pilih salah satu bar ni, klik sebelah kanan. Bila klik sebelah kanan, semua dia letak tanduk ke atas ni, yang warna yang sama. Nampak kan? Lepas tu kita nampak ni, sebab apa kita nak buat label dia. Label dia maksudnya number dia berapa, kita add label, data label. Add data label, dia keluarlah number. Tapi baru yang kelabu, kita buat tanduk yang lain pula. Tanduk yang lain, kita pergi dekat yang ni pula, kita klik sebelah kanan. Sama prosesnya, data label. Okey, freekan dulu, klik mana-mana dulu. Pergi dekat sini sekali lagi, add data label. Dah ada. Okey, ini cara pertama. Cara kedua, kalau kita nak betulkan di dalam PowerPoint pun boleh. Ya. Ini yang saya tampal tadi, ini kita ambil yang mula-mula tadi. Dah ada number kan. Ni. Ada number dah. Kalau kat sini, proses dia sama. Klik sebelah kanan, data label. Pun boleh. Tapi nombor dia kena tukarlah balik bagi cerah macam tadi. Klik sebelah kanan, add data label. Ni saya laju sikit lah sebab kita rasa sama stepnya. Klik sebelah kanan, add data label. Pergi pada yang ni. Okey, boleh bentang. Inilah dia. Kan? Kita boleh tengok lah. Kalau kita nak tengok pai fasa pun boleh. Kan ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan kepada bahasa Melayu. Okey. Bahasa Melayu, apa yang boleh kita terjemahkan, itu yang penting. Kita panggil sebagai satu interpretasi data. Data ni tuan-tuan, macam kita kelas kita minggu lepas lah. Data ini kita bukan nak jadi ahli statistik. Tak perlu mahir sangat data ni. Tapi kita perlu boleh membaca data. Tuan-tuan ingatkan pada minggu lepas, hari Senin rasanya, ada taklimat tentang pentaksiran bilik darjah oleh Datin Seri Timbalan KPPM, TKPP, TKPP, second boss kita lah di kementerian. Dia kata dalam pentaksiran bilik darjah ni, rasional dia ada 4. Daripada 4 tu tuan-tuan, kalau kita tengok 3-nya semuanya daripada data. Dia mengenal pasti. Macam mana nak mengenal pasti pencapaian pelajar? Mesti ada data. Contoh dalam semuanya saya talk saya nanti pada hari Sabtu saya akan banyak menekankan pentaksiran bilik darjah. Saya akan main data, khusus data pula, data yang lebih besar lagi tuan-tuan. Kita akan main beribu-ribu data. Kenapa beribu tuan-tuan? Katalah sekolah kita ada 1000 orang murid. Katalah 1000 orang murid. Kita ada 6 kan TP, 1000 darab 6 ada 6000. Bayangkan, itu baru untuk satu. Jadi satu subjek, bayangkan. Tapi data yang besar macam tu, kita tak ada masalah nak proses secara yang sama. Okey, balik pada sini. Ini saya nak bagi kerja kat tuan-tuan ni Okey, tanilah dia. Tanilah, siap. Okey, kalau kita tak nak banyak boleh tak? Katakan saya nak ambil yang persatuan berkaitan dengan mata pelajaran aja. Sebab kalau kita tengok bagaimana persatuan ini boleh menyokong kepada akademik, kita kena balik pada hasrat co-curriculum tuan-tuan. Sebab co-curriculum ini adalah sebahagian daripada curriculum. Jadi kalau kita baca dalam buku ni yang tuan-tuan ada rujuk ni, curriculum adalah sebahagian daripada co-curriculum adalah sebahagian daripada co-curriculum. Co-curriculum inilah menyokong aktiviti dalam bilik darjah. Contoh apa? Dalam bilik darjah kita belajar buat pantun. Tapi kita tak sempat nak buat pertandingan pantun dalam bilik darjah. Mana datangnya nak buat? Kita buat lanjutan luar bilik darjahnya, kita buat pesta pantun di luar. Jadi kita ada panggil sebagai persatuan-persatuan akademik. Ada persatuan bukan akademik. Misalnya apa? Misalnya persatuan alam sekitar,
Macam-macam lah yang kita ada. Kita nak pilih, tiba-tiba pengetua kata saya nak pilih bentangkan data persatuan-persatuan akademik aja. Kita tak kacau pun data yang asal balik. Nampak ni tuan-tuan, select ni, tulang balik ya. Kat sini dia ada pilihan kan. Pilih aja kat situ. Saya nak bentangkan Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Tamil, Sains Matematik, Pendidikan Islam. Catatlah 4 ni saja saya nak bentang. Sebab ini adalah akademik. Macam mana nak buat tuan-tuan? Sekali lagi. Tak payah biarkan darjah yang asal ni, tapi dalam Excel tuan-tuan ni, dalam PowerPoint nanti dia tak ada ni. Dalam PowerPoint dia tak ada dah. Kita klik je kat sini, dia bagi kita pilihan. Nampak yang dia tick ni? Ni semua dia tanda. Kita tak nak. Yang tak nak tu, sebab nak pilih sikit, ni trik jugalah nak cepat. Kita klik pada select all ni. Bila kena all ni maknanya tak ada satu pun kita pilih. Baru kita pilih manual. Kita nak Persatuan Bahasa Inggeris, kita nak Persatuan Bahasa Melayu, kita nak Persatuan Bahasa Tamil. Apa lagi yang akademik? Kita nak Persatuan Matematik Sains, kita nak tengok Pendidikan Islam. RBT ni kita tak nak lah sebab dia gabung. Kita nak tengok sejarah, geografi. Ini aja yang kita nak tengok. Yang lain-lain kita tak nak. Kita pilih aja ni tadi, kita pilih OK. Dia akan nampak. Dia tunjuk ni aja. Tak payah lagi kita kira, tak payah lagi kita buat baru. Dia akan keluar yang ini. Inilah persatuan-persatuan akademik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita analyze betul-betul, persatuan ini harus berfungsi seperti mana panitia berfungsi. Menyokong aktiviti kurikulum. Itu utama. Ya? Yang tadi samalah, copy ya. Copy balik. Ya. Bawa kat sini, bawa dekat kita punya. Okey. Contoh ni tadi KGB, saya pinjam lah rencana KGB ni ya. Ni malam tadi saya buat-buat ni, saya nak ambil satu idea supaya sentik saya bagi kat tuan-tuan. Pilih saja. Ini berkaitan dengan katalah persatuan-persatuan akademik. Ini berkaitan dengan persatuan-persatuan akademik. Pergi balik sini. Kita ni suruh kita jadi cepat ya. Dah. Ni highlight kita apa? Ini adalah berkaitan dengan paparan tentang pencapaian kurikulum persatuan-persatuan akademik. Nampak? Dah bentang. Kita tak payah lagi buat darjah yang baru. Ya? Nampak dah? Ya? Saya kalau sempat nanti tuan-tuan saya buat satu pula lagi, dia semua duduk dalam Excel, dia kita panggil dia slicer. Slicer ni tuan-tuan tak payah buat dalam PowerPoint lagi dah. Ya? Kat situ ada button, boleh control je. Okey, balik. Inilah dia. Ni persatuan-persatuan akademik. Nampak kan? Dan ni kita boleh ulas dah. Apa yang kita boleh ulas data-data ni, apa yang kita boleh ulas, banyak yang boleh kita ulas ni. Ya? Antara yang boleh kita ulas, nampak okey, mana yang kita nampak peningkatan yang banyak. Sekolah ni mungkin tak menarik sangat sebab dia ending dia sama je. Saya kalau ending yang sama ni, saya berminat tu ke sekolah ni. Ya? Tapi ini real data tu kan. Memang data daripada raw, daripada sistem yang saya ambil. Cuma saya tak beritahu je sekolah mana. Ya? Ini kalau macam ni, saya biasanya saya akan pergilah kat sekolah. Bukan saya nak check tuan-tuan, saya nak tengok apa kekuatan yang membuatkan dia semua sama je. Ya? Daripada 62 tadi tu boleh pergi 92, daripada 73 pun boleh pergi 92, daripada 62 pun boleh pergi 92, peningkatan 30%. Ya? Okey. Balik. Okey, saya dah selesai. Dah selesai lah ni dekat saya. Ya? Saya dah selesaikan ni. Kemudian kita boleh pilih-pilih jugalah yang ni. Ya? Pilih-pilih juga apa yang kita nak. Tugas tuan-tuan, saya nak tuan-tuan buat pula sekarang ni unit beruniform. Unit beruniform sampai dekat
tuan-tuan paste dekat PowerPoint. Tak kisahlah PowerPoint macam mana pun. Ada background ke tak ada, terserah pada tuan-tuan lah. Saya nak kita buat. Tuan-tuan, sebab kalau kita nampak aja tak buat, kita tak tahu. Kita mungkin ada tertinggal dekat mana. Okey, Cikgu Asia, kita bagi masa pada peserta untuk buat. Tuan-tuan buat kelab persatu, buat unit beruniform ya. Ini datanya. Okey, boleh mula sekarang. Saya bagi masa 5 minit. 10, 5 minit jam saya, jam kita. Sekarang ni jam saya 10.05 minit, ni jam komputer 10.04 minit ya. Okey, 10.05 minit kita nak tengok. Kita akan panggil beberapa orang untuk present nanti. Okey, saya dengan ini mempersilakan tuan-tuan mula buat. Kalau nak tanya masa buat tu pun boleh tanya, jangan risau ya. Okey, Cikgu Rozita tanya fasa 3-3 fasa. Macam kita buat tadi. Graf 3-3 fasa. Nah, Cikgu Rozita dah siap. Tunjuk Cikgu Rozita. Wah, ini boleh jadi sifu ni. Ya, semua. Cikgu Rozita dah siap. Siapa yang dah siap lagi? Tak apa tuan-tuan. Kalau kita rasa tertinggal, ada yang kita miss, beritahu. Jangan rasa segan lah. Ini sama kita je. Lagipun kita jauh ni. Tak nampak pun. Tak nak tunjuk muka pun. Tuan-tuan ada rasa start kat mana, kita akan bantu. Betul ke Cikgu Asiah dah siap? Tunjuk Cikgu Asiah. Nak tengok? Ini Cikgu Rozita. Okey, Cikgu Rozita buat dalam bentuk macam ni ya. Cikgu Rozita buat dimensi untuk berdasarkan fasa kan. Ada tak berdasarkan pada unit Cikgu Asia, Cikgu ni, Cikgu siapa ni? Cikgu Rozita. Bagus. Okey, alhamdulillah. Ya, okey. Yang lain-lain, kawan-kawan yang lain-lain kalau rasa yang start kat mana-mana, kita sama-sama boleh bantu. Boleh apa, saya bagi 2 minit, 3 minit lagi. Kalau siapa rasa start, boleh beritahu nanti kita bantu. Baru 2 orang ni, Cikgu Asiah dengan Cikgu Rozita. Cikgu Izarina dah siap. Cikgu Zarina dah siap. Okey, Cikgu Zarina. Siap tuan. Wah, Cikgu Norman memanglah dah pick up, dah bentang pun. Okey, siapa ada masalah? Ini Cikgu Azarina ya. Okey, Cikgu Azarina tanya. Okey, satu dalam dimensinya ini berdasarkan pada unit ya. Okeylah tu, jadi vaksinnya Cikgu Azarina dah dapat dah ya. Jadi dimensi nanti kalau nak ubah kita boleh switch ya. Cikgu Asimah daripada SMK Jelai. Tunjukkan, saya nak tengok. Cikgu Asimah. Dia pergi masak dulu ni. Cikgu Asimah, SMK Jelai, Gemas Negeri Sembilan, present. Okey, tahniah semua. Cikgu Nur Anissa dah siap. Okey. Kalau dah okey, siapa yang ada masalah beritahu ya. Sebab kita nak pergi ke depan sikit lagi lepas ni. Kita nak bergabung ni. Tapi kalau dah tahu ni, gabung dia nanti senang. Saya pergi sampai gabung dia dulu